Buletin Didik 30 Januari bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuntut Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi Mara UiTM, Nur Anis Syafiqah Zumi Azlan memperoleh markah tertinggi di dunia dalam pengurusan maklumat pada peperiksaan ACCA Foundation in Accountancy FIA Disember 2021. Keputusan itu diumumkan Badan Perakaunan Profesional Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA baru-baru ini. Nur Anis Syafiqah, 19 tahun, berkongsi antara faktor kejayaannya ialah komunikasi baik dengan pensyarah serta memahami prinsip subjek terbabit. Dia juga memastikan mendapat tidur yang cukup setiap hari untuk terus fokus. Anak kelahiran Pasir Mas, Kelantan itu mahu menceburi bidang perakaunan forensik pada masa depan. Guru perlu berani ambil peluang yang ada, manfaat segala kemudahan di depan mata demi kesejahteraan anak bangsa. Itu pegangan seorang guru cemerlang, Nurhailmi Abdul Muttalib, dalam mencipta pemimpin negara di masa depan. Dulu ni kita selalu orang cakap kan, kerja cikgu ni adalah kerja profesional. Kerja profesional macam doktor, macam engineer, apa semua kan, jurutera. Jadi saya rasa macam bila saya jadi cikgu, saya kata kat mana profesional yang saya sebagai seorang cikgu. Maknanya bila saya mengajar, orang boleh hormat kita punya pandangan dalam kelas kita, orang boleh hormat kepakaran kita. So saya nak jadi cikgu yang macam tu. Saya nak jadi cikgu yang orang hormat kita punya kemahiran sebagai seorang cikgu, orang hormat kita punya kebolehan dan pengetahuan kita. So daripada situlah sebenarnya yang saya rasa macam saya cuba gunakan peluang yang ada kat luar sana untuk saya tambah baik diri saya, amalan profesionalisme saya sebagai seorang cikgu, dan daripada kita menunggu orang lain sebagai contoh, kenapa tidak kita yang menjadi contoh kepada orang lain. Menceritakan pengalamannya sebagai guru, Nurhailmi atau lebih dikenali sebagai Cikgu Hailmi yang berasal dari Simpang 4 Perlis berkata, dia sentiasa mahukan suasana pengajaran yang ceria dan mampu menarik minat pelajar seiring pembelajaran abad ke-21. Katanya pada 2013 dia menggunakan strategi flip classroom, iaitu pengajaran menerusi video sehari sebelum kelas. Kena dynamic. Dynamic tu maksudnya kita kena sentiasa dapat bergerak. Maksudnya bila ada perubahan, kita boleh berubah dengan perubahan tu. Itu yang saya tengok. Dan kebanyakan guru yang dia tertinggal tu adalah guru yang dia tak dapat ikut perubahan. So dia masih nak kekalkan cara tradisional dia, dan dia akan jadi guru yang tertinggal dan tidak relevan lah pada saya. Okay? Jadi satu yang perlu ada pada ciri guru ni adalah kena dinamik. Sentiasa kita tengok trend pelajar kita lah. Dalam temu bual rancangan Sembang Orang Muda Sekolahku Duniaku yang disiarkan di laman sosial Dewan Bahasa dan Pustaka DBP semalam, Cikgu Nurhailmi sempat berkongsi bagaimana beliau mula tergerak hati untuk bergelar pendidik. Lulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia memberitahu, mula jatuh cinta pandang pertama dengan dunia perguruan sebaik mencuba sebagai guru ganti di sebuah sekolah di Arau Perlis pada awalnya. Sebenarnya itu saya punya cinta cinta pandang pertama saya dengan kerjaya guru ni. Sebab bila saya pergi ke sekolah tu, saya jumpa budak-budak yang bagus, saya jumpa cikgu yang bagus. Jadi saya rasa macam seronok sebenarnya jadi cikgu ni. Saya suka dia punya environment, persekitaran dia tu, yang saya rasa macam mungkin saya seorang yang sesuai untuk jadi cikgu. Masa tu saya berfikir. Jadi saya dapat masa tu kebetulan ada permohonan untuk melanjutkan pelajaran ke kursus perguruan lepasan ijazah buat selama setahun, dan saya mohon dan seterusnya saya dihantar sebagai seorang cikgu di Sarawak. Anak kepada pesawah itu berkata, sebagai guru sains, dia aktif membuat perkongsian amalan terbaik bilik darjahnya menerusi blognya www.cikguhelmi.com. Selain melakukan lebih 200 siri ceramah dan bengkel di seluruh negara bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru. Kementerian Kesihatan KKM menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk berganding bahu mencegah diskriminasi terhadap pesakit kusta dan ahli keluarga mereka. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kusta bukan penyakit keturunan atau satu sumpahan, tetapi ia adalah sejenis penyakit berjangkit yang boleh sembuh melalui pemberian rawatan terapi pelbagai ubat atau multi-drug terapi.
Khairi berkata demikian menerusi kenyataan medianya sempena Hari Kusta Sedunia 2022 yang disambut setiap 30 Januari. Katanya setiap pesakit perlu bebas daripada cemuhan dan pengusiran, malah mereka perlukan kata-kata semangat, dorongan dan bantuan. Ia bagi memberi mereka kehormatan diri, kebebasan pergaulan dan peluang untuk menikmati kehidupan sejahtera. Khairi berkata KKM akan berusaha mengenal pasti tahap keseriusan dan faktor diskriminasi melalui kajian sistematik. Anggota kesihatan pula perlu menyalurkan maklumat tepat kepada orang awam mengenai penyakit kusta selain memberikan pesakit rawatan yang sempurna. Jelasnya penyakit kuno itu tidak mudah berjangkit, namun jika dijangkiti dan lewat dikesan serta diberi rawatan, mampu menyebabkan kecacatan kekal kepada pesakit. Usaha pemadaman api di tapak pelupusan sampah di Pulau Burung, Nibong Tebal yang terbakar sejak 12 Januari lalu masih diteruskan. Kualiti udara di kawasan Ladang Bairam berhampiran lokasi kebakaran pada paras sederhana iaitu dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 92 berbanding bacaan IPU tidak sihat lebih 100 yang direkod semalam. Tinjauan pagi tadi mendapati kawalan dan sekatan di lokasi berkenaan masih beroperasi. Kerja-kerja pemadaman api yang masuk hari ke-19 masih giat dilaksanakan. Stesen IPU Ladang Bairam di kawasan tapak pelupusan sampah itu dibuka khusus untuk mencerap kualiti udara. Ekoran kejadian kebakaran itu semalam mencatatkan bacaan tidak sihat sehingga mencecah 128 terutama pada sebelah petang. Setakat semalam, peratusan kebakaran berbaki kurang 31% daripada lebih 11 hektar kawasan tapak pelupusan sampah itu. Kerja-kerja pemadaman melibatkan pancutan air dan tembakan tanah membabitkan kerjasama pelbagai agensi. Berdasarkan pemantauan, kebakaran masih berlaku di lapisan bawah namun api dapat dikawal. Bertemu kembali. Menyambut kedatangan Tahun Harimau, sambutan Tahun Baru Cina kali ini pastinya membawa semangat berbeza dengan tahun sebelumnya. Melambangkan keberanian dan kekuatan, semangat zodiak itu diterapkan masyarakat Tionghoa di negara ini dalam berjuang melawan pandemik COVID-19. Ia turut terselah dalam persiapan mengalu-alukan kedatangan perayaan yang menjadi tanda kemeriahan dan kegembiraan. Meninjau persediaan itu bersama wartawan Muhammad Zikri Muhammad Marzuki. Selain melambangkan keperkasaan, masyarakat Cina turut menyifatkan harimau sebagai simbolik positif dalam diri serta keluarga. Jadi memang setahun ini ianya satu tahun yang lebih baik kalau banding dengan tahun yang lalu, tahun lepas, tahun 2020. Dan dari segi feng shui, good feng shui, kami juga menjangkakan, meramalkan bahawa tahun ini ialah satu tahun yang akan membawa lebih banyak peluang-peluang yang lebih baik, peluang baru, membuka lembaran baru kepada semua orang dari segi berbagai bidang, misalnya dari segi perniagaan, pembelajaran dan juga dari segi hidup kita juga. Semua akan memasuki satu tahap lembaran yang lebih baru. Justeru, zodiak itu nyata membawa semangat tersendiri dalam persiapan sambutan Tahun Baharu Cina kali ini. Ia dapat dilihat dalam tinjauan kami di beberapa lokasi yang menjadi tumpuan pengunjung mendapatkan barangan keperluan bagi menyambut perayaan itu. Antaranya, kawasan Petaling Street yang lengang ketika pandemik melanda negara kini kembali rancak. Turut meriah, pusat membeli belah yang menyediakan pelbagai barangan perhiasan Tahun Baharu Cina untuk dipilih pengunjung. Lebih menarik, dekorasi unik yang bertemakan harimau turut ditampilkan bagi memeriahkan suasana sambutan perayaan itu. Tahun ini adalah tahun harimau lah untuk orang Cina. So hari ini memang semua ekonomi sudah baik lah. So I think tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat baik. So be positive.
Beli barang lah, beli yang everything yang connect to the Chinese New Year. Yeah, for the good fortune lah. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina jelas dirasai dengan warna-warni perhiasan. Tak cukup dengan itu, kemeriahan yang ditunjukkan oleh orang ramai dalam mendapatkan barangan keperluan sambutan meningkatkan lagi semangat Tahun Baru ini. Saya Muhammad Zikri Marzuki melaporkan. Minat menggubah dan mereka bentuk kertas emas atau Shi Chai Jin membawa seorang bapa ke satu fasa lain dalam kehidupannya. Tanpa disangka, kemahiran kreatif itu kini menjadi sumber pendapatan sampingan kepada Law Sun Ang, 42 tahun, setiap kali menjelang perayaan Tahun Baharu Cina. Umumnya, kertas emas yang dilipat menjadi bentuk bunga teratai, nenas dan pelbagai lagi mengikut kreativiti dan kepercayaan itu digunakan masyarakat Tionghoa sewaktu upacara keagamaan pada perayaan Tahun Baharu Cina. Sung Ang yang bekerja sebagai tukang masak di Arau Perlis mula menjinakkan diri dalam seni gubahan itu sejak 2017 dan sama sekali tidak menyangka gubahannya mendapat perhatian ramai. Menariknya, pembuatan itu yang selalunya didominasi golongan wanita dan mereka yang berusia berjaya dihasilkan Sung Ang sendiri yang mempelajari teknik melipatnya daripada internet. Walaupun beberapa kali gagal dan banyak yang rosak, namun kerana minat mendalam, dia tidak pernah berputus asa. Minat kita suka buat yang orang tak selalu buatnya benda. Contoh Waktu dah berapa tahun lipat? lebih kurang 5 tahun. Belajar dari mana buat? Dok Facebook kah, YouTube kah, internet lah. Kertas emas yang dilipat satu persatu sebelum dibentuk mengikut tempahan pelanggan dijual dengan harga RM16 hingga RM288 setiap satu. Tanpa mengupah pembantu, dia tidak menang tangan menyiapkan tempahan pelanggan yang dilakukannya cuma pada sebelah malam. Setiap satu tempahan dapat disiapkan paling cepat 3 jam, namun ada yang mengambil masa berhari-hari bergantung kepada saiz yang diminta pelanggan. Setakat ini lebih 30 tempahan telah disiapkan. Pun begitu, kerana kesedukan masa, hampir 50 tempahan terpaksa ditolak tahun ini. Usia mereka masih setahun jagung, namun keberanian 4 sekawan ini setanding orang dewasa. Tidak kekok menunggang motosikal lasak biarpun di trek berliku. Minat dan bakat kanak-kanak ini diasah daripada usia muda. Untuk aktiviti hujung minggu ini, kita ke Kuala Nerang, Kedah meninjau aktiviti sukan lasak itu yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. 4 si cilik ini berasal dari kawasan sekitar Kampung Baru, Lebay Saman. Handal mengendalikan motocross, rata-rata mereka bermula dengan enjin berkapasiti 49cc dan sekadar mencuba. Sebab abang main, saya pun main. Sudah ada pandai buat apa tadi? Dah pandai terbang? Laju. Terbang. Laju. Ada sisi berapa? 49. Ini antara beberapa aksi menarik sewaktu perlumbaan berlangsung. Jatuh dan terbabas adalah perkara normal yang berlaku dalam sukan ekstrim itu. Namun dengan pakaian yang lengkap dan bersesuaian, kecederaan dan sakit dialami dapat diminimumkan. Sebab saya suka laju-laju dan lompat-lompat. Tadi boleh lompat? Boleh. Pertandingan motocross melibatkan 3 kategori iaitu Junior, Cup Cross dan Cup Cross Open ini diadakan di trek motocross Kampung Baru, Lebay Saman dan disertai oleh penduduk setempat. Program yang mengikut cita rasa belia itu anjuran bersama Majlis Belia Daerah Padang Terap dan kumpulan belia kampung berkenaan.
Di samping nak mencungkil bakat-bakat baru di kalangan anak muda, nak mengelakkan juga belia-belia sekitar yang mungkin terlibat dengan gejala yang tidak sihat. Aktiviti berbasikal semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat ketika ini. Selain dapat menyihatkan tubuh badan, ia juga memberi peluang kepada peminat sukan berkenaan meneroka lokasi menarik di dalam negara. Ikuti laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Bagi menyokong gaya hidup sihat itu, Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB memperkenalkan perkhidmatan baharu yang dikenali Express Coach Basikal atau XKB. Untuk peminat-peminat tegar basikal lah, yang mana mereka ni biasanya ingin pergi ke tempat lain untuk kayuh basikal, lepas tu dah kayuh, lepas tu balik ke destinasi tempat tinggal mereka. Jadi mereka nak pergi tempat jauh. Beliau berkata demikian selepas hadir dalam program kayuhan santai di Tanjung Malim. Tambahnya, XKB diperkenalkan sebagai tanda sokongan KTMB kepada kempen Agenda Nasional Malaysia Sihat yang meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. Inisiatif yang dilakukan KTMB ini juga mendapat reaksi positif dari peminat sukan berbasikal. Meluaskan lagi jaringan lokasi penggemar-penggemar basikal ni. Maknanya kadang-kadang dia orang ada suka pergi kayuh tempat yang lebih kepada kayuhan peminat basikal, bukan kepada tempat untuk santai. Kadang dia orang nak pergi contohnya macam Kuala Kangsar tu. Bagus. Ini kalau ada pengunjung seperti ini memang digalakkan lah. Untuk pasal kita boleh tahu datang kawasan yang sebegini ada penganjur dari KTM, kita boleh rasa tempatan yang apa yang sedia ada dekat sini. Ya, yang kita boleh dapatkan manfaat pengunjung tempat macam suasana sini yang cantik lah. Menariknya, selain coach basikal, terdapat beberapa lagi coach yang disediakan untuk sewaan khas, termasuklah coach santai, coach persidangan dan pelbagai kemudahan lain. Buat masa ini, KTM menyediakan 3 coach khas basikal yang boleh menempatkan 60 buah basikal pada satu masa. Pelbagai jenis basikal boleh dimuatkan dalam coach ini, termasuk motorbike, road bike dan pelbagai jenis basikal lagi. Turut disediakan adalah coach istimewa iaitu Chillax coach dan event coach yang boleh memberi keselesaan kepada penyewa khas yang menggunakan perkhidmatan KTM. Laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Britain akan memulakan vaksinasi ke atas kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun yang berisiko terhadap coronavirus mulai minggu ini. Menurut Perkhidmatan Kesihatan Negara NHS, negara itu lebih perlahan daripada negara lain dalam penawaran suntikan kepada kanak-kanak iaitu 5 hingga 11 tahun. Negara itu juga tidak merancang untuk memberi vaksin kepada kumpulan umur secara meluas, tidak seperti negara lain, antaranya Amerika Syarikat dan Israel. NHS England berkata, kanak-kanak dalam kohort kumpulan risiko klinikal atau yang tinggal bersama seseorang yang menghidap imunosupresi akan mendapat suntikan terawal selaras nasihat kesihatan dikeluarkan Jawatankuasa Bersama Vaksin dan Imunisasi JCVI bulan lalu. Mereka turut menggalakkan seramai mungkin ibu bapa membawa anak mereka untuk vaksinasi apabila dihubungi. Kanak-kanak akan ditawarkan 2 dos 10 mikrogram vaksin Pfizer-BioNTech yang mana 1/3 dos dewasa. Penularan wabak tinggi dalam kalangan kanak-kanak sekolah di England dengan Pejabat Perangkaan Negara menganggarkan hampir 12% murid dijangkiti COVID-19 dalam tempoh seminggu berakhir 22 Januari. Gambaran industri perubatan bakal dimonopoli robot pada tahun akan datang semakin hampir menjadi kenyataan dan ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan golongan pengamal perubatan apabila tugasan mereka mungkin diambil alih oleh robot kelak. Kumpulan pakar di Universiti Johns Hopkins berjaya menghasilkan robot pakar bedah yang mampu melakukan prosedur pembedahan rumit seperti menyambung semula 2 usus yang terputus. Menerusi satu prosedur pembedahan terhadap 4 ekor babi, robot yang dikenali sebagai Smart Tissue Autonomous Robot STAR disifatkan lebih baik dan tepat berbanding kepakaran doktor manusia. Pembedahan itu juga merupakan yang pertama dilakukan oleh mesin tanpa campur tangan manusia.
Ketua projek tersebut, Profesor Axel Krieger berkata, proses menyambung dua hujung usus yang terputus merupakan antara pembedahan paling rumit yang memerlukan pakar bedah melakukan jahitan pada kadar ketepatan tinggi dan konsisten. Masalah tangan yang menggeletar atau tersalah jahit boleh menyebabkan usus itu bocor sekaligus menyebabkan komplikasi serius kepada pesakit. Penggunaan robot dalam industri perubatan bukanlah perkara baharu, namun menggunakannya untuk pembedahan rumit menjadikan Star robot yang unik. Star yang dihasilkan pada 2016 dilaporkan berjaya menyambung dua usus babi yang terputus itu dengan baik. Ini adalah gambaran mikroskopik bagi batuan yang mengandungi minyak. Haiwan, hidupan dan mikroorganisma yang hidup satu masa dulu mati dan menyimpan tenaga bersama mereka akan bertukar menjadi petroleum yang terperangkap di dalam batuan. Minyak atau petroleum sememangnya terdapat di dalam batuan ini. Kerana itulah kita panggilnya petroleum. Petro batu, oleum minyak. Walaupun batu ini akan dikelilingi oleh satu batuan endapan yang sangat padat yang tidak membenarkan minyak ataupun gas mengalir melaluinya. Sehinggalah kita datang menggerudi dan mengeluarkan minyak tersebut. Kita mulakan laporan sukan dengan aksi bola sepak pramusim. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim JDT terus membuktikan kemantapan persiapan apabila kekal dengan rekod tanpa kalah selepas 3 aksi yang diharungi di Dubai. Menentang klub Latvia, Riga FC, JDT bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat keputusan 1-1. Beraksi di pusat bola sepak Jebel Ali, Dubai, JDT memberi peluang kepada beberapa pemain antaranya Ahmad Hazwan Bakri, Syamir Kuti Abba dan Syahmin Safari untuk membarisi kesebelasan utama menentang Riga FC. Ketinggalan pada minit ke-13 menerusi jaringan sendiri Corbin Ong, Harimau Selatan bangkit menyamakan kedudukan 10 minit kemudian melalui penyudah penyerang import baharu yang memanfaatkan kesilapan penjaga gol lawan. Walaupun Riga FC cuba meningkatkan tempo permainan selepas itu, JDT berjaya menahan segala asakan sebelum kekal dengan rekod tanpa kalah dalam 3 aksi pramusim di Dubai setakat ini. Selepas ini, JDT akan meneruskan aksi menentang 2 klub Rusia, Rodina Moskow dan Spartak Moskow 2 dan 5 Februari depan. JDT merupakan wakil tunggal negara yang akan beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL musim ini dengan juara Liga Jepun Kawasaki Frontale, kelab gergasi China Guangzhou FC dan pemenang aksi play-off antara klub Korea Selatan Ulsan Hyundai atau wakil Thailand Port FC akan menjadi lawan JDT dalam kumpulan I. Dalam pada itu, Penang FC mengharungi aksi pramusim keempat menentang pasukan Liga M3 Tun Razak City FC di Stadium Bandaraya. Mencuba beberapa kombinasi baharu, banyak petanda positif dapat dilihat dalam skuad bimbingan Thomas Trucha. Mendahului 1-0 di depan, menerusi jaringan pemain import baharu dari Jepun, Tam Xiang Sung, Penang FC tambah selesa apabila Enric Dos Santos meledak 2 lagi jaringan pada babak berikutnya sebelum Rafael Victor menjadikan kedudukan semasa 4-0. Meskipun Tun Razak City FC berjaya meraih gol sagu hati melalui sepakan penalti Fahmi Fauzi, bekas penyerang Harimau Muda Jafri Firdaus Chiu tidak melepaskan peluang untuk mencetak nama selaku penjaring kelima buat Penang FC. Daripada 4 perlawanan persahabatan yang ditempuhi setakat ini, Penang FC meraih 2 kemenangan dan 2 seri. Mengakhiri paparan buletin didik, robot mengambil alih tugas menyediakan kopi menjelang tamasya Olimpik musim sejuk di Beijing, China sebagai langkah mencegah penularan COVID-19. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.